Assalamualaikum, nama saya Nuri Atira binti Jamal. Saya akan menerangkan tentang apa itu NGO. NGO merupakan pertubuhan bukan kerajaan yang ditubuhkan oleh pihak atau pertubuhan swasta yang tidak mempunyai apa-apa hubungan dengan mana-mana kerajaan. Ianya ditubuhkan dan diuruskan oleh individu yang bekerja secara kolektif dan sukarela. Ianya juga memainkan peranan besar dalam sektor yang tidak dapat dipenuhi oleh perkhidmatan kerajaan seperti menangani pelbagai keperluan sosial seperti isu kemiskinan dan pengangguran yang ada di Malaysia. Berikut merupakan ciri-ciri NGO seperti aktiviti yang dilakukan bertujuan untuk kepentingan masyarakat dan tidak mempunyai kepentingan bagi mana-mana anggota di dalamnya. Ianya juga dapat membuka peluang mewujudkan organisasi masyarakat yang berbilang kaum secara tersendiri. Matlamat utama bagi setiap NGO adalah untuk membantu sesiapa sahaja yang memerlukan bantuan tanpa mengira kaum, agama dan juga bangsa. Sehingga 31 Disember 2002, terdapat 33,478 buah pertubuhan NGO yang didaftar dengan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia. Secara umumnya, sejarah dan perkembangan NGO ini terbahagi pada dua tahap, iaitu tahap pra-kemerdekaan dan juga tahap pasca pengisytiharan kemerdekaan. Pada tahap pertama, ia bermula dengan penubuhan persatuan, terutama Persatuan Cina, dan penubuhan persatuan ini berkembang selepas penubuhan Negeri Selat diperkenalkan. Penubuhan pada tahap satu ini dipengaruhi oleh sentimen perkauman. Seterusnya, perkembangan NGO di tahap kedua berlaku selepas berakhirnya tempoh darurat 1960, dan pada tahun 1967 sebanyak 7,961 NGO yang berjaya didaftarkan. Bermula awal 70-an, isu non-komunalistik dan universalistik menjadi fokus utama untuk NGO. Rakan COP merupakan suatu program community polis yang dilancarkan oleh Polis Diraja Malaysia. COP adalah singkatan daripada perkataan Cooper yang diberikan kepada anggota polis. Ianya dilancarkan pada Ogos 2004 di Kuala Lumpur. Rakan COP menggalakkan kerjasama dari setiap lapisan masyarakat untuk membantu polis dalam menangani jenayah dan juga masalah keselamatan lain yang berlaku di ibu kota dan juga bandar-bandar yang ada di Malaysia. Berikut merupakan peranan rakan COP iaitu memberi peluang kepada setiap lapisan masyarakat untuk bekerjasama dengan pihak polis dengan terlibat secara langsung dengan pencegahan jenayah. Ia juga menggalakkan orang ramai untuk berani tampil ke hadapan, menyalurkan maklumat kepada pihak polis untuk memerangi jenayah. Sumbangan rakan COP adalah menyediakan pendekatan yang mudah dan praktikal dengan menggunakan telekomunikasi terkini sebagai medium perantaraan untuk memudahkan interaksi dua hala antara pihak polis dan juga orang ramai. Terdapat isu yang telah disuarakan oleh rakan COP iaitu isu gangguan seksual yang terjadi kepada golongan wanita dan juga lelaki di tempat kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Maizun Nabila binti Zulkafli. Dan hari ini saya akan membentangkan mengenai Angkatan Belia Islam Malaysia atau lebih dikenali sebagai ABIM. Sedikit latar belakang mengenai ABIM, ditubuhkan pada 6 Ogos 1971 oleh Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM. Telah berdaftar dengan pertubuhan pada 17 Ogos 1972 di bawah Akta Pertubuhan 1966. Merupakan sebuah pertubuhan bukan kerajaan NGO yang mewakili pergerakan belia Islam di Malaysia. Cita-cita utama ABIM iaitu menyumbang secara proaktif pembinaan masyarakat Islam yang mampu menjadi teras terhadap proses pembinaan negara bangsa Malaysia yang utuh di dalam pelbagai aspek kehidupan. Seterusnya, peranan ABIM ialah mewujudkan perpaduan kaum dan memperkukuh hubungan pelbagai kaum dalam rangka membina integrasi nasional dan budaya bangsa yang sihat. Antara sumbangan ABIM kepada masyarakat ialah mengadakan kempen sehari sekampit beras KSSB, dan tujuan kempen ialah untuk menggambarkan keperluan makanan asasi yang perlu ada. Kempen ini menyasarkan golongan terjejas pendapatan akibat COVID-19.
sebagai tanda keprihatinan buat golongan asnaf, fakir dan mereka yang memerlukan. Sumbangan seterusnya ialah menyampaikan 500 set PPE kepada penjara Pulau Pinang. Penyampaian tersebut disertakan dengan 50 set makanan asasi daripada KSSB kepada para petugas penjara. Seterusnya, Gerakan Aliran Kesedaran Negara atau lebih dikenali sebagai Aliran. Gerakan ini telah ditubuhkan pada tahun 1977 dan gerakan ini merupakan gerakan pertama bagi gerakan pembaharuan multi-etnik. Gerakan ini bertujuan bagi memperjuangkan keadilan, kebebasan dan perpaduan. Gerakan ini bebas, berautonomi dan ia tiada kaitan dengan apa-apa parti politik, kesatuan sekerja, pertubuhan atau persatuan masyarakat awam. Malah, gerakan aliran ini aktif dalam bekerjasama dengan kumpulan-kumpulan lain mengenai isu-isu tertentu berasaskan tujuan khusus. Kita beralih kepada peranan aliran. Aliran dipandu oleh nilai-nilai spiritual yang universal. Aliran itu sendiri berperanan untuk mempromosikan keadilan sosial. Kedua, kebersamaan hakiki dengan menjunjung tinggi martabat manusia. Manakala, sumbangan aliran dalam memupuk integrasi di Malaysia adalah mereka telah menyuarakan isu-isu seperti isu-isu penghapusan sekolah vernacular, isu kesamarataan hak, isu sistem pendidikan sekolah kebangsaan dan juga isu Bumi Putera. Seterusnya, antara NGO yang berperanan dan memberi sumbangan kepada integrasi di Malaysia adalah MBM. MBM merupakan Majlis Belia Malaysia. Majlis Belia Malaysia merupakan salah satu badan bukan kerajaan dan bergerak sebagai badan induk yang menyelaraskan pertubuhan belia dan belajar di negara ini. Majlis Belia Malaysia telah ditubuhkan secara rasmi pada 9 September tahun 1950-an dan telah didaftarkan di bawah Akta Pertubuhan Belia dan Pembangunan Belia 2007, Akta 668. Terdapat beberapa objektif bagi Majlis Belia Malaysia. Yang pertama, menggalakkan kemajuan pertubuhan belia yang seimbang dalam pelbagai bidang. Yang kedua, menggalakkan dan mendorong pertubuhan belia supaya memainkan peranan yang positif kepada masyarakat di negara ini. Dan yang ketiga, bekerja rapat dengan badan-badan yang bertanggungjawab berkenaan dengan al-ehwal belia di negara ini. Majlis Belia Malaysia telah memberikan pelbagai sumbangan kepada integrasi di Malaysia. Antara sumbangan yang dilakukan oleh Majlis Belia Malaysia yang pertama pada 31 Ogos 2019, Majlis Belia Malaysia telah mengajak semua belia dan rakyat Malaysia untuk menyematkan rasa cintakan perpaduan dalam kalangan kaum di Malaysia. Dan pada masa yang sama, Majlis Belia Malaysia telah menyifatkan perpaduan dan adalah sebuah hadiah yang tidak ternilai dan perlu dipelihara dan dihargai oleh rakyat Malaysia sendiri. Sumbangan yang kedua yang dilakukan oleh Majlis Belia Malaysia ialah MBM juga telah mengutuk sekeras-kerasnya jika terdapat pihak yang cuba untuk membangkitkan isu perkauman atau memainkan sentimen perkauman yang boleh membawa kepada kemudaratan perkauman di negara ini. Setiap rakyat di negara ini, selagi ia adalah warga negara Malaysia, hendaklah menjaga dan memelihara nilai kerukunan dan perpaduan seperti mana yang terkandung dalam prinsip-prinsip rukun negara. Mersi Malaysia atau Persatuan Bantuan Perubatan Malaysia diasaskan oleh Dr. Jemilah Mahmud pada tahun 1999. Ia ditubuhkan sebagai satu tindak balas kepada konflik di Kosovo. Pertubuhan ini didaftarkan mengikut Akta Pertubuhan 1966 dan persatuan ini ditubuhkan untuk memberi bantuan perubatan
pembangunan kesihatan dan pengurangan risiko bencana yang mampan untuk masyarakat yang memerlukan. Mercy Malaysia berperanan sebagai memberi bantuan perubatan dan juga memberi bantuan kepada negara yang mengalami bencana alam. Mercy Malaysia telah menyumbang kepada negara-negara lain seperti contoh telah menghantar misi ke Kosovo, memberi bantuan banjir di Kemboja, melancarkan tabung bantuan banjir di Kemboja serta melancarkan tabung kemanusiaan China. Dan tidak lupa juga bahawa Mercy Malaysia telah memberi tindak balas kepada keperluan di Baghdad, Iraq. Seterusnya, saya akan menerangkan isu semasa NGO. Pertama, isu gerendangan. Seperti yang kita tahu, pihak NGO tidak pernah terlepas pandang dalam membantu golongan gerendangan, tidak kira bangsa dan agama. Keprihatinan pihak NGO terhadap golongan gerendangan tidak pernah hilang dan mereka terus memberi bantuan kepada golongan ini. Walaupun menghadapi pandemik COVID-19, keadaan ini tidak mematahkan semangat mereka dalam melaksanakan misi kebajikan untuk membantu golongan gerendangan tidak kira bangsa dan agama agar golongan ini tidak berasa terabai. Antara NGO yang terlibat dalam sukarelawan ini ialah Pertubuhan Kebajikan Ukhuwah Masyarakat Prihatin Perak, Ukhuwah, dan Need to Feed the Need, NFN. Contoh-contoh bentuk sumbangan ialah makanan dan pakaian yang sedikit sebanyak dapat menampung keperluan mereka. Seterusnya adalah isu COVID-19. Kenaikan kes COVID-19 telah memaksa kerajaan melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Kesannya, ramai dalam kalangan peniaga kecil dan bergaji harian hilang punca rezeki dan ini telah menyukarkan kelangsungan hidup mereka. Namun, beberapa pihak NGO telah tampil membantu dengan menyumbangkan keperluan asas seperti makanan dan pakaian kepada yang memerlukan terutamanya dari golongan B40. Mereka juga menyumbangkan tenaga kerja dalam membantu kumpulan Barisan Hadapan Kementerian Kesihatan KKM. Antara pihak NGO yang terlibat ialah Penubuhan Ikram Malaysia di mana mereka mewujudkan tabung bantuan COVID-19 air bantuan. Kesimpulannya, penubuhan NGO ini memainkan peranan yang sangat besar dalam memupuk integrasi di Malaysia. Sumbangan-sumbangan mereka amatlah penting bagi membentuk integrasi dalam kalangan masyarakat tidak kira bangsa dan agama. Jadi, pihak kerajaan dan rakyat Malaysia perlulah bersama-sama membantu NGO dalam usaha memupuk integrasi di Malaysia sekaligus dapat menunjukkan sifat perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia.